jawab ada beberapa persoalan yang sahabat-sahabat kita tanya dalam grup WhatsApp. Yang pertama berkenaan dengan malam Nisfu Sya'ban. Saya kira saya beritahu di surah ni puluhan tahun yang dulu acak kali dah. Okey, berhubung dengan malam Nisfu Sya'ban ini ada banyak hadis ni, ada banyak hadis. Tetapi sebahagian besar hadis-hadis yang berhubung dengan kelebihannya tidak sahih. Tidak sabit datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis-hadisnya menjadi pertikaian di kalangan ulama, ada kata tak sahih, ada kata sahih. Umpamanya hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah, disebut bahawa pada malam Nisfu Sya'ban Allah melihat makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampun semua makhluknya kecuali yang melakukan syirik kepada Allah dan yang melakukan permusuhan sesama makhluk. Oh, ini Tuhan tak ampun. Hadis ini ada dalam riwayat Ibnu Majah. Majoriti para ulama menyatakan dia tidak sahih, dhaif, termasuklah Al-Imam Az-Zahabi dan lain-lain para ulama. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Pada malam Nisfu Sya'ban ni Allah melihat kepada makhluknya. Allah memberi keampunan kepada makhluk-makhluknya itu. Kecuali orang-orang yang bermusuh-musuhan. Pada malam tu bermusuh-musuhan, Tuhan dah ampun. Begitu juga dengan orang membunuh diri juga tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian besar ulama tak terima hadis ini, dianggap sebagai dhaif, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala anhu. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lebih kurang macam tu. Sebahagian besarnya menganggap tidak sahih, tapi ada juga setengah ulama dia menganggap sahih. Okay. Kemudian berhubung dengan amalan-amalan, tidak ada, para ulama mengatakan tidak ada suatu hadis yang sahih ataupun hasan yang menceritakan amalan-amalan yang patut dibuat pada malam Nisfu Sya'ban. Walaupun malam ni ada kelebihan yang tertentu, yang tersendiri, tetapi tidak ada dalil yang sabit yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat begitu, buat begini pada malam Nisfu Sya'ban. Tidak ada. Ada hadis-hadis yang suruh semayang, di antaranya semayang yang dipanggil semayang Al-Gharaib, ada dalam kitab-kitab Jawi kita. Kitab-kitab Arab pun ada, ada. Tetapi hadis-hadis berhubung dengan semayang sunat Al-Gharaib ini, para ulama hadis mengatakan status dia adalah maudhu', palsu. Tak boleh buat lah. Jangan dibuat. Semayang sunat Nisfu Sya'ban ke pun tak boleh juga. Tidak ada suatu dalil yang sahih, yang hasan, yang menceritakan hal yang demikian. Termasuklah semayang sunat Al-Gharaib. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Mu'azzab, hadis berkenaan dengan semayang 100 rakaat, semayang Al-Gharaib pada malam Nisfu Sya'ban ini adalah palsu. Dan kalau kita buat juga, kata Al-Imam An-Nawawi, dia termasuk dalam bid'atun munkarah, bid'ah yang dibenci. Jangan kita buat. Ibadah ni al-aslu fil ibadah haram, itu kaedah usul fiqh. Asal sesuatu dalam ibadah ni haram kecuali ada dalil, baru boleh buat. Ibadah ni kita nak mendekatkan diri dengan Allah, Allah saja yang tahu cara ibadah yang dia suka. Nabi Muhammad je tahu. Yang Allah bagi tahu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada tu tak boleh kita nak reka ibadah ni, termasuklah sembahyang. Jika sekiranya tidak ada dalil, dia adalah suatu bid'ah yang diingkari, yang tidak boleh sama sekali kita melakukannya. Hadis-hadis tentang sembahyang Nisfu Sya'ban ni
Para ulama hadis kata palsu belaka. Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Asy-Syaukani dan lain-lain semua mengatakan dia adalah berstatus maudhu', falsu. Tak boleh kita amal sama sekali. Dan juga menjadi kelaziman apabila malam hari nisfu Sya'ban ini akan tersebar apa yang dinakalkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i kita di dalam kitab dia di mana dalam kitab Al-Um ada orang tanya selalu saya, termasuk ustaz-ustaz pun tanya, dia kata ada sungguh ke dalam kitab Al-Um ni bahawa ada 5 malam yang mustajabah, yang sangat mustajab doa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um, iaitu malam Jumaat, malam hari raya puasa, malam hari raya haji, malam awal Rejab dan malam nisfu Sya'ban. Saya kata ya ada dalam Al-Um Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, di mana Al-Um ini kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh anak murid dia. Sebab tu kalau kita belajar kitab ni, dia akan tulis waqala al-Imam Asy-Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i begitu gini. Pasal apa begitu? Sebab yang tulis tu anak murid dia, bukan Imam Syafi'i sendiri yang tulis, anak murid dia yang tulis. Sebab itulah dia ada perkataan waqala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu ada kata-kata ni. Termasuklah di dalam bab berdoa pada malam nisfu Sya'ban ini, balaghana, Imam Syafi'i kata balaghana, telah sampai kepada kami ada 5 malam yang sangat mustajab doa. Malam Jumaat, malam hari raya Aidil Adha, malam hari raya Aidil Fitri, malam awal bulan Rejab, dan juga pada malam nisfu Sya'ban. Ya, ada macam tu. Orang belajar hadis ini dia panggil balaghana ni, telah sampai kepada kami ini dia panggil hadis balagh. Hadis balagh. Imam Syafi'i kata telah sampai kepada kami. Siapa yang tukar siapa dia tak royak. Dalam kitab dia Al-Um dia tak royak siapa dia royak yang menyampaikan itu. Maka dia tidak ada sanad. Maka hadis yang dipanggil balaghana ni, hadis balagh dipanggil, masuk dalam kategori status hadis yang dhaif, yang tidak boleh kita jadikan sandaran hukum. Hadis dhaif ni ada belakalah dalam Sunan Tirmizi ada, dalam Ibnu Majah ada, dalam riwayat Imam Ahmad ada, dalam Al-Um Imam Syafi'i kita pun ada. Tapi kalau orang tak faham juga, dia kata ada dalam Al-Um. Ya ada. Ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya ada. Ada dalam Nasa'i. Ya. Tapi statusnya lagu mana? Sahih ke tak sahih? Hasan ke dhaif ke macam mana? Kalau sahih, ya. Kalau hasan, ya. Kalau dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum yang boleh kita berpegang dalam bentuk yang jazam, yang kuat. Ini dipanggil hadis balagh. Hadis dhaif ini ada berpuluh jenis pula. Antaranya dipanggil hadis balagh. Yang ulama tu riwayat dengan balaghana, telah sampai kepada kami. Siapa yang tukar siapa tak royak. Imam Syafi'i tak royak. Dia ambil daripada guru dia Imam Malik ke? Tak royak siapa-siapa. Kalau dia riwayat, dia ambil daripada Imam Malik ambil daripada Nafi', Nafi' ambil daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ambil daripada Nabi. Dah apa sanad dia ada sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda agama ni mesti benda datang daripada Tuhan. Benda kena datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu riwayat itu kena ada sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Tapi setengah orang tu dia tak faham, dia tengok oh ada. Oh ya lalu. Sedangkan dia tak tengok benda tu mari lagu mana. Imam Syafi'i kata lagu mana? Imam Syafi'i kata balaghana, telah sampai kepada kami. Siapa yang tukar siapa dia tak royak.
Maka dari segi statusnya, para ulama menganggap bahawa hadis ini adalah dhaif, walaupun ada dalam sebab tidak ada sanad yang sampai kepada Nabi SAW. Untuk kita berpegang dengan pegangan yang kukuh tu tak boleh. Apatah lagi disebut situ 5 je. Malam yang mustajab doa. Malam itu qadar doa ya. Hak tu mustajab kali. Malam Ramadan pun tak ayat. Okay, dan banyak lagi malam-malam lain. Dan waktu-waktu mustajabah doa yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Okay. Jadi kalau orang riwayat ada dalam kitab ya, tetapi status dia tidak sahih dan tidak hasan, bahkan dia adalah dhaif dan lemah. Satu istirahat. Istirahat. Okey, selamat dah. Jadi insya-Allah soalan lain itu saya jawab di minggu hadapan insya-Allah. Sekali itu saja kuliah kita pada malam ini. Nak berdoa tak apa bila-bila masa lah boleh berdoa. Bulan Ramadan yang dekat ni lagilah berdoa Allah Quran kaya benda berkenaan dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Allah hangap pada aku akan berkenang. Dia tak ayak pun bila-bila doa ajalah. Lepas semayang, dalam semayang lagilah, dalam rukuk, dalam sujud, dalam rabiul fili, selepas tahiyat. Itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah doa. Yang sabit dengan dalil-dalil yang sahih yang telah kita baca sebelum daripada ini. Amallah dan berdoalah pada masa-masa yang mustajabah doa dengan riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.